warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin, muslimin, muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sekali lagi kita dapat berkumpul, berhimpun di dalam rumahnya sebagai tetamunya. Mudah-mudahan kita semua sangat-sangat berharap nanti apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tetamunya yang istimewa nanti, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Pada malam ni kita nak sambung lagi bicara kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun membaca berkaitan dengan tanda-tanda akhlak yang baik. Sebagai sambungan berdasarkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sehinggalah ayat yang terakhir daripada surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredai Allah ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Ini orang yang akhlak baik. Dia berjalan di dunia ni, dia berjalan dengan sopan santun. Apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Orang kata kat dia, tapi dia tak balas balik semula perkataan orang tu, ya? Dia berdoa pula, mudah-mudahan apa yang dikatakan kepada dia tu dijauhi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Kata Allah lagi, mereka yang diredai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Malam-malam orang lain tidur, dia menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata lagi, wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kata Allah, mereka juga berdoa. Dia berdoa,
Ya, ni orang yang mempunyai akhlak yang baik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahanam dari kami. Kalau boleh dia tak nak diazab. Walaupun kita tahu tuan-tuan dosa kita banyak, tapi kita minta supaya jangan diazab. Di atas sebarang kesalahan, kesilapan, atas dosa dan maksiat yang kita buat. Kita tahu tu kelemahan kita. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah yang maha luas, Allah janganlah azab kita walaupun sedikit. Tu yang kita minta doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kita minta supaya Allah redha kita, masukkan kita ke dalam syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta ya Allah, lindungi kita daripada kemurkaan sehingga kita dimasukkan ke dalam api neraka. Ini doa yang kita selalu baca dalam hidup kita kan. Selepas sembahyang kita duduk minta doa, Allahumma inna Allahumma, macam mana tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Kita minta Allah maafkan segala kesalahan kita. Kemudian dia kata apa lagi? Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Allah kata mereka yang diredai oleh Allah itu ialah apabila membelanjakan hartanya tidaklah secara melampaui batas. Belanja sampai tak ingat dunia. Ada melampau-lampau. Berasa nak beli, berasa nak makan. Contohlah kan. Tu melampau. Ataupun dia membelanjakan harta tidaklah sampai bakhil. Bakhil ni maksudnya dia sendiri tak boleh menikmati apa yang dia inginkan. Contohlah kita sebut dulu kan, teringinnya nak makan roti canai. Meleleh air liur dia. Tapi biarlah, beli roti canai nanti habis duit dia. Orang lain memang tak ada harapan lah tuan-tuan nak makan hasil belanja dia, sebab dia sendiri pun tak bagi diri dia kalaupun dia nak. Tapi kalau orang ajak makan, dia makan. Kalau orang ajak makan, free kan, makanlah. Tapi kalau dia nak makan sampai dia kena bayar, ada. Biarlah tak makan pun. Ni bakhil. Sampai macam tu sekali. Dia bukan macam tu. Dia ni pertengahan. Belanja tidak sampai melampau-lampau, ataupun belanja bukan sampai kedekut sangat kan. Di antara keduanya, tidak boros, tidak bakhil, sampai hak masa patut bantu, bolehlah bagi bantuan sikit kan. Sampai masa nak berbelanja, bolehlah belanja sikit. Seterusnya Allah kata wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, mereka yang berakhlak baik ni tadi ialah mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama dengan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, tidak berzina, tak berzina, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat dan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Disebabkan tadi itulah mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu yang paling besar sekali. Yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Yang pertama syirikkan Allah.
Dalam pada buat ibadat ni ada rasa-rasa untuk orang lain, tu syirik. Nauzubillahi min zalik. Syirik yang banyak berlaku dalam kalangan kita ni ialah syirik yang tak nampak ni, syirik yang tersembunyi, yang dikenali sebagai syirik khafi. Syirik jali ni insya-Allah kita tak buat nyembah berhala. Macam kita tengok orang bukan Islam sembah pada berhala. Kita tak sembah kepada pokok macam yang kita tengok ada orang sembah kepada pokok. Kita tak menyembah kepada api, kan? Macam orang yang kita tengok dia menyembah kepada api. Kena bakar dulu, colok, lepas tu duduk tunjuk angguk-angguk, kan? Kita tak. Kita tak perlu kepada semua tu. Bila kita nak buat ibadat je, kita memang solid. Secara totalnya tak kisah di mana-mana untuk kita buat ibadat ni. Terbaik di masjid lah, kan? Terbaik di masjid. Kalaupun tak dapat di masjid, mana-mana saja di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni kita boleh menunaikan solat, menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara yang disebut tadi, tuan-tuan. Dosa besar mensyirikkan Allah, tu yang pertama. Yang kedua, bunuh, membunuh orang, membunuh jiwa yang diharamkan padanya bunuh, dan yang ketiga, berzina, melakukan perhubungan secara haram. Bukan itu saja, tuan-tuan, dia bukan suruh berzina. La taqrabuz zina, menghampiri perbuatan zina pun tak boleh. Bukan suruh berzina. Ni menghampiri perbuatan zina pun Allah tak bagi. Usahakan berzina, lagilah tak boleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan soliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah sediakan dah pada kita, hamba dia jika buat silap, buat salah, cepat-cepat bertaubat, supaya tidak mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dah kita ni macam-macam mana, kan? Sebab tu Allah sediakan dah boleh taubat. Bertaubatlah dengan segera. Cara dia taubat ni, menyesal di atas segala perbuatan dosa yang dia buat. Taubat, lepas tu buat pula, kan? Macam mana? Taubat balik. Taubat balik. Sebab musuh-musuh kita ni sentiasa menyerang kita, sentiasa menggoda kita. Banyak, bukan sikit, tuan-tuan. Sekeliling kita ni penuh dengan musuh-musuh kita, yang sentiasa mengganggu keinginan kita untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembahyang, tapi itulah gangguan, godaan, tipu daya daripada musuh-musuh yang banyak di sekeliling kita ni, sehingga kadang-kadang kita tewas juga, kan? Walaupun kita tahu inilah cara, inilah jalan untuk kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan ibadat solat, membaca Quran, zikir, istighfar, tasbih, bersedekah dan sebagainya. Tapi kerana musuh-musuh di sekeliling kita tu begitu banyak, kadang-kadang kita tergelincir juga daripada landasan yang benar. Taubat balik semula, taubat balik semula. Begitulah seterusnya sehingga kita ni mati, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat.
wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka yang diredai Allah juga ialah mereka yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kita tahu dah tempat tu ada maksiat, kita tak pergi, kan? Kita tahu dah tempat ni ada program-program maksiat, kita tak pergi awal-awal lagi tempat tu. Ni orang yang Allah sebut sebagai orang yang baik, orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Ya, dia cubalah kalau boleh, dia tak nak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau dia terpaksa juga bertembung dengan perkara sia-sia ni, dia cuba mengelak, dia cuba membersihkan diri dia daripadanya. Tidak berlama, kalau boleh cari jalan, cari alasan untuk dia keluar daripada suasana yang sia-sia ni. Dia tidak layan, duduk jaga hati kawan lah, kononnya apa sebagainya, kan. Inilah selalu yang menjadi kelemahan kepada kita. Kadang-kadang kita memang tahu tempat itu tempat yang tidak ada manfaat. Perkara tu kita tahu perkara yang sia-sia. Tengok-tengok kita ada juga dalam tu. Nak keluar daripada majlis, nanti apa kata orang. Kita duduk ambil serius kepada apa yang akan orang kata pada kita. Tapi tak peduli kepada kata Allah, arahan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua ni kuat, tuan-tuan. Biarlah orang lain nak kata apa kat kita pun, kita peduli apa? Sebab bukan orang tu yang akan memberi manfaat kepada kehidupan kita di hari mahsyar nanti, kan? Semua kita di hari mahsyar nanti, tuan-tuan, melarikan diri daripada semua kita ni. Anak-anak lari daripada ibu bapa dia, suami lari daripada isterinya, isteri lari daripada suaminya, kawan-kawan apa tak lagi. Nampak ni hari tu ni, dulu kita berjemaah ni di masjid Kampung Sawah misalnya, kita nak pergi dia lari. Adalah sebabnya. Nampak tu ustaz kita tu, tengok-tengok ustaz pun lari. Adalah sebab dia. Sebab hari tu hari susah. Hari tu hari susah. Semua orang nak menyelamatkan diri masing-masing. Tak mau dikaitkan. Tak mau ada orang datang meminta-minta. Kat sini, ya tuan-tuan, kita tolong, ada orang datang cerita bagian-bagian kehidupan dia. Kita pun merasa tak gamak, tak tolong dia. Tolonglah sikit. Ataupun kalau kita sendiri tak boleh nak bagi, kita salurkan cara untuk menyelesaikan kesulitan kawan-kawan kita ni. Pergi dekat zakat ke, pergi dekat JKM ke, habis-habis tak ada, jumpa pengurusi masjid. Kompang dapat juga duit-duit emergency tu. Contoh kan. 10-20. Itulah cara untuk salurkan bantuan. Kalau sendiri tak boleh nak bagilah, kan. Dia akan cadangkan pergi sini, pergi situ dan sebagainya. Dekat dunia, tuan-tuan, di hari mahsyar nanti tak ada. Mai datang jumpa orang, jumpa dengan kita, kita pun bagus bagi tahu kat dia. Pergilah jumpa dengan ni orang tu boleh tolong, kan? Tak, tuan-tuan. Masing-masing lari. Masing-masing melarikan diri sehingga berjumpa dengan Nabi Adam AS pun Nabi Adam tak boleh tolong. Nabi Adam tak diizinkan untuk memberi syafaat. Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa AS, semua Allah tak izinkan untuk memberi syafaat. Sehinggalah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi nak boleh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lama, tuan-tuan. Lama. Ya. Baik. Jadi bila kita ingat, kita kalau duduk dalam program-program yang tidak bermanfaat ni, kalau kita nak keluarkan diri kita, pedulikan kata orang pada kita, tuan-tuan. Pekakkan telinga, belah je lah gitu kan. Orang nak cakap apa pun cakap lah, kita tak peduli. Menjaga hati Allah lebih utama daripada menjaga hati manusia, kan? Tapi ramai yang terbalik. Ramai yang terbalik, termasuk saya yang cakap pun. Jaga hati manusia lebih daripada hati Allah. Dah. Kemudian yang seterusnya, wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Allah kata, mereka yang juga mendapat keredaan daripada Allah ialah orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang yang pekak dan buta. Kita take note, ini ayat daripada Allah, peringatan daripada Allah pada kita. Kita ambil pengajaran daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang kafir, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni sama je, bagi nasihat ke tak bagi nasihat ke, mereka tetap tak mau beriman. Nampak dah kebenaran tapi tak juga kan. Tak juga. Mewarisi perangai daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Walaupun benar dah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak percaya juga. Sebab apa tak percaya? Walaupun mereka ni menunggu kedatangan Nabi yang akhir, tapi bila Nabi berdakwah, Nabi ajak supaya mereka ni beriman pada Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tolak. Mereka tak nak terima, tak nak beriman. Sebab Nabi ni bukan daripada kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad ni daripada kalangan bangsa Arab. Kalau Nabi yang mereka tunggu sebagai Nabi akhir zaman, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul-Rasul mereka, tentu mereka akan jadi hawariyin, pengikut setia, penyokong setia, pendukung, penggerak, kan? Tapi rupa-rupanya Nabi yang ditunggu ni bukan daripada geng dia. Tak jadilah. Walaupun dia tahu kebenaran, dia tahu apa yang dicakapkan oleh Nabi itu suatu yang benar, tapi mereka tetap tak nak beriman juga. Buktinya apa, tuan-tuan? Sehingga satu hari Nabi mengajak mereka mengadakan perdebatan, mubahalah. Siapa yang sebenarnya dusta? Nabi ke yang dusta, ataupun geng-geng Yahudi ataupun geng-geng Kristian ni yang dusta? Bawa hari berdebat nanti, bawa semua keturunan, anak beranak, kita berhimpun di satu tempat. Dan Nabi sebut, kalau sekiranya siapa yang dusta di kalangan mereka ni, kita minta biar Allah musnahkan, binasakan dia. Orang Yahudi bila Nabi kata akan dibinasakan siapa yang dusta, dia kata, sekejap. Kami nak tanya dulu dengan padri kami, orang alim kami. Patut ke kami ni terima perdebatan dengan Muhammad ni? Minta tempoh, tuan-tuan. Tanya padri, macam mana kalau kita nak berdebat dengan Muhammad ni? Padri kata, jangan cari pasal, jangan cari nahas. Sebab kita tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah ni betul, benar. Kita je yang keras kepala, degil, tak mau nak terima kebenaran. Kalau kita terima, maka habis
semua keturunan kita nanti dibinasakan oleh Allah. Tak ada dah lepas ni benih Bani Israel. Kan? So kerana dia tak terima perdebatan yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, yang sampai sekarang ni kita tengok tuan-tuan, keturunan Bani Yahudi ni masih ada. Masih ada. Kalau dia terima perdebatan hari itu, kita hari ini menjalani kehidupan tanpa akan berhadapan dengan karenah daripada orang-orang Yahudi. Tak adalah berhadapan dengan karenah orang Yahudi, sebab orang Yahudi mati habis dah. Kalau sekiranya mereka terima, tapi kerana mereka tak terima perdebatan tu, sebab mereka tahu mereka yang dusta. Hanya orang dusta saja yang tahu bahawa mereka ni berdusta. Kan? Cuma cara dia sembang dengan orang tu nampak macam dia yang berada di pihak kebenaran. Tapi hakikatnya mereka sedang berdusta. Mereka menyangka mereka ni berdusta dengan Nabi, tapi sebenarnya mereka berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu segala perkara yang dilakukan oleh mereka semua. Walaupun apa yang ada di dalam hati, walaupun secara batinnya, semua Allah tahu. Sebab Allah tidak ada beza perkara sembunyi dengan tak sembunyi, zahir batin, kan? Allah ni tahu semua. Kemudian Allah kata, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah kata mereka yang diredai oleh Allah ialah orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami isteri, berilah kami zuriat, keturunan kami dari isteri-isteri, keturunan yang soleh dan solehah. Dia minta doa dengan Allah, supaya dikurniakan isteri yang baik. Daripada isteri yang baik akan melahirkan zuriat yang baik. Ini orang yang berakhlak baik ni. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Semua mereka itu akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di dalam syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalam syurga, amatlah eloknya syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal. Inilah tuan-tuan antara apa yang disebut Allah dalam surah Al-Furqan berkaitan dengan orang yang berakhlak baik. Antara yang kita baca tadi tuan-tuan, mana yang berkaitan dengan kita? Kata pengarang kitab ni, Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kata dia, sesiapa yang merasa sangsi tentang kedudukan diri dia, kita ni duduk hak yang sebelah mana? Hak yang terpuji ke ataupun sebaliknya? Tak pasti kita ni. Okey? Mana ni? Macam mana ni? Jika semua yang kita sebut tadi itu ada pada diri kita, maksudnya kata pengarang, tandanya kita mempunyai akhlak yang baik. Tandanya kita mempunyai akhlak yang baiklah. Kalau yang kita sebut tadi itu sembahyang malam, sembahyang malam. Sebab sembahyang malam ni special tuan-tuan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak sembahyang ni pun memang special juga, tapi hak malam tu dia lagi special. Sebab waktu tu lazimnya orang tidur, tapi tuan-tuan bangkit, bangun sembahyang walaupun sekadar 2 rakaat. Dia berbeza dengan orang yang bila tidur sepanjang-panjang malam dunia tidur.
Kita memang kena berbeza dengan sahabat-sahabat lain. Nah, terutama kita yang datang sembahyang berjemaah di masjid, duduk dalam majlis ilmu. Berbeza lagi dengan sahabat-sahabat yang lain ialah daripada waktu malam. Malam kita ada pengisian. Mungkin kita bangun sekejap untuk sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang hajat, lebih lagi sembahyang sunat tasbih, kan? Dan jangan tinggal sembahyang witir. Penutup, Nabi tak pernah tinggal sembahyang witir, sembahyang sunat witir. Kita alhamdulillah witir bulan Ramadan insya-Allah. Bulan tak Ramadan ni pun kita tak tinggal juga, alhamdulillah. Kan? Sebab witir ni Nabi tunjuk contoh tak tinggal walaupun dia sembahyang sunat. Baik. Jadi kalau kita tuan-tuan begitu tadi, makna kita berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kan? Waktu malam orang lain lazimnya tidur, start tidur sampailah pagi tu sepenuhnya dengan tidur je. Sepanjang-panjang malam tu. Tiba-tiba kalangan kita ni, semua kita ni bangkit. Jadi kalau tak ada yang bangkit, tolonglah doa, ya Allah, doakan sahabat-sahabat kita yang datang majlis ilmu, yang sembahyang berjemaah ni, Allah bagi kekuatan pada dia supaya dia dapat bangkit menunaikan sembahyang pada waktu malam. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Okey dah 2 rakaat kan? Ya. Hak yang dah biasa dengan 2 rakaat mungkin tambah lagi. Ya, tambahlah lagi. 2 rakaat ni memang dah selalu dah buat. Tambah lagi jadi 2 rakaat. Kan jadi 4. Hak yang 4 rakaat pun dah selalu buat. Nak tambah lagi. Memang kita ni tuan-tuan tak boleh duduk dalam keadaan rasa selesa. Aku insya-Allah dah syurga dah, kan. Ini bahaya. Ini antara orang yang tertipu dengan permainan syaitan. Kalau seseorang itu mulai rasa selesa dengan ibadat yang dia buat, mulai rasa cukup dah ibadat yang dia buat ni untuk dapat masuk syurga. Ini bahaya tuan-tuan. Kita kena rasa berbimbang-bimbang. Kalau apa yang kita buat ni tak cukup lagi untuk dapat masuk syurga. Supaya dengan sebab itu kita akan ada motivasi untuk tambah. Kan? Tapi kalau kita berasa selesa, cukup dah ni, ibadat yang kita buat ni padan dah untuk masuk syurga. Itu menyebabkan tak ada keinginan untuk nak tambah. Tak ada keinginan untuk nak tambah ibadat tu daripada masa ke semasa. Sebab dia berasa selesa. Sepatutnya kita semua, termasuk saya yang cakap ni, tak ada rasa selesa dengan ibadat yang kita buat. Ya? Tak ada rasa selesa dengan ibadat yang kita buat. Sebab kita tak mau terperangkap dengan tipu daya syaitan. Jadi dia cakap tadi, kalau sekiranya apa yang kita sebutkan tadi tu ada pada kita, itu tandanya kita mempunyai akhlak yang baik. Jika semua sifat itu tak ada pada diri, sebut 1 tak ada, sebut 2 tak ada, sebut 3 tak ada, sebut 4 tak ada, semua tak ada, ustaz, macam mana tu? Itu tandanya dia mempunyai akhlak yang buruk. Ya. Jadi bila kita contoh saya dengar tadi tu tak ada pun yang berkaitan. Maknanya pada diri saya tu akhlak yang buruk lah. Jadi apa nak buat? Bila kita dah tahu kita ni termasuk dalam kalangan orang yang berakhlak buruk, lepas ni berusaha untuk melakukan perkara-perkara tadi supaya daripada akhlak buruk berpindah kepada akhlak yang baik. Kan? Berpindah kepada akhlak yang baik, bukan biarlah akhlak buruk pun akhlak buruklah. Kan? Tak, bukan macam tu. Jika hanya sebahagian sahaja dari sifat tersebut ada pada diri kita, dari banyak-banyak tadi tu adalah separuh, yang separuh lagi itu tak ada. Ya. Itu bermakna
diri dia bercampur baur di antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk. Sesiapa yang berkeadaan demikian, hendaklah dia terus menjaga sifat yang baik yang telah dia miliki. Adapun yang tak baik ni tadi, dia berusaha supaya sifat-sifat yang tak baik itu dijauhkan, ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut ciri orang mukmin dengan berbagai sifat yang kesemuanya menunjukkan akhlak yang mulia, sebagaimana dalam sebuah hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah, seseorang dari kamu tidak akan beriman, tidak akan sempurna imannya sehinggalah dia mengasihi saudaranya. Kita bukan buat ibadat ni tuan-tuan biar kita je dapat masuk surga. Orang lain macam mana? Orang lain besok pandai-pandai lah dia jawab. Untung nasib dia dapat masuk surga. Nasib tak baik, duduklah dia dalam neraka. Tak, bukan macam tu. Kita menyayangi, mengasihi saudara-saudara kita semua sekali. Tengok ada sahabat kita ni tak nampak-nampak muka dia sembahyang berjemaah. Contohlah tuan-tuan, ni bukan kat sini, ni tempat lain. Tak nampak pun dia berjemaah sama dengan kita. Tapi masa makan roti canai pagi-pagi ada. Itu saya buat contoh mudah lah kan. Makan roti canai, kadang-kadang awal lagi dia dah ada dah. Kalau kita lambat sampai, dia hello kita, duk mana ni? Kan? Dia tunggu dah nak makan roti canai sekali dengan kita. Tiap-tiap pagi. Bagus betul tuan-tuan. Tapi bab nak datang berjemaah di masjid ni, lihat sikit. Doakan dia. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah bagi hidayah pada kawan kita semua. Jangan kutuk dia. Apalah dia ni, masa sarapan ada, masa sembahyang tak ada. Tu ngutuk, tak boleh. Macam mana cara nak buat supaya kita ni dapat menyampaikan mesej ni kepada kawan kita? Otak kita ni sentiasa berfikir macam mana nak membaikkan orang, tuan-tuan. Bukan sebaliknya. Asyik fikir macam mana nak condemn orang. Ada juga yang macam tu. Kita tak mau yang macam tu. Kita nak cari jalan macam mana untuk nak mendamaikan orang yang bergaduh ni. Macam mana kita ni nak membaikkan kawan-kawan kita, supaya kita satu Korea ni dapat masuk surga sama-sama. Dah. Ada, saya tak ingat nama dia, muallaf, nama Amirali ke kata silap lah. Bila dia masuk Islam, walaupun dia tak pandai sangat nak cerita tentang Islam ni, tapi waktu tu dia dah berfikir macam mana cara nak ajak keluarga dia Islam juga. Takkan dia Islam seorang-seorang, bagaimana dengan keluarga dia, kan? Dan dia ada keinginan dah macam mana nak cerita Islam ni pada kawan-kawan dia. Walaupun sebenarnya dia kata, saya ni tak pandai lagi tentang agama Islam ni, baru belajar-belajar. Tapi keinginan nak cerita Islam pada semua keluarga dia, semua kawan dia begitu tinggi, tuan-tuan. Setiap hari dia fikir macam mana cara nak menyampaikan Islam ni kepada kawan-kawan dia, supaya semua keluarga dia masuk Islam, supaya semua kawan-kawan dia masuk Islam. Alangkah baiklah perkara yang demikian ini ada juga pada kita. Tapi kita ni bukan nak ajak orang Islam dah, kan? Kita nak ajak kawan-kawan kita yang jauh daripada ajaran Islam. Kalau boleh nak ajak yang bukan Islam masuk Islam tu memang besarlah, kan? Pekerjaannya sekarang ni kita kalau boleh nak ajak anak kita yang tak tutup aurat, kita nak menyampaikan nasihat supaya semua anak beranak kita ni tutup aurat. Sembahyang ada culas,
Kita kalau boleh nak semua anak-anak beranak kita ni bila bab semayang ni tidak culas. Bermula dengan keluarga sendiri dulu. Kemudian merata kepada kawan-kawan kita yang lain. Sian kita tengok kawan kita ni lama dah hidup, kerja bertungkus lumus mencari bekalan untuk kehidupan di dunia, seolah-olah macam nak hidup 1000 tahun. Hak untuk persiapan bekalan akhirat ni buat gitu-gitu je, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Dan ini pun untuk kita jugalah kan. Muhasabah pada diri kita, kita macam mana. Kita kadang-kadang kita tengok ke orang tapi terlupa persiapan kepada diri kita sendiri. Jadi hak kita punya macam mana, hak yang kita nak tackle kepada kawan-kawan kita pun kena juga. Fikir, sentiasa berfikir macam mana cara untuk nak mengajak kawan-kawan kita ni untuk berbuat baik, supaya kita ni termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni bukan orang yang selfish, penting diri. Kita sayang pada semua orang sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Sayang pada orang lain tu macam mana kita menyayangi pada diri kita sendiri. Itulah yang dapat kita kongsikan pada kesempatan pada malam ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi dalil-dalil berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ni. Tadi kita sebut satu dalil kan, mengasihi saudaranya yang lain itu adalah akhlak yang baik. Wallahu alam. Sekadar itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.